Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karin Hafi bin Husaini daripada TESLB ambilan 2429. Jadi sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, suka untuk saya ingatkan bahawa semua hadirin untuk memberi fokus yang sangat mendalam terhadap perbincangan dan sharing slide yang akan saya tunjuk sebentar lagi. Jadi program kita pada hari ini iaitu semua sedia maklum, iaitu program penghayatan akidah dan ibadat berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu membina peribadi dan jati diri manusia. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, marilah kita melihat isi kandungan yang terdapat dalam slide kita sebentar sahaja lagi. Jadi dalam slide ini terdapat definisi ibadah, definisi akidah, contoh-contoh ibadah, peranan akidah dan akibat terpesong daripada akidah yang menjejaskan Muslim pada hari ini. Jadi jika kalian sudah bersedia, marilah kita bersama-sama melihat slide yang seterusnya. Jadi kita akan memulakan perbincangan kita pada hari ini. Jadi suka untuk saya ingatkan bahawa semua hadirin untuk menutup mic dan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perbincangan saya pada hari ini. Jadi sebelum saya mulakan slide seterusnya, apa objektif program ini? Antara objektif yang program ini ingin kami capai ialah untuk membantu semua hadirin memahami konsep akidah yang benar dan menjauhkan diri daripada unsur syirik serta ajaran yang menyimpang, serta mendidik peserta melaksanakan ibadah dengan betul dan sempurna mengikut panduan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendorong peserta untuk meneladani akhlak dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Juga memanfaatkan teknologi atas talian sebagai medium pembelajaran yang mudah diakses dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Dan tidak lupa juga untuk mewujudkan platform interaksi yang menyokong kerjasama dan perkongsian ilmu. Jadi, beralih kepada slide seterusnya, iaitu apakah itu ibadah? Jadi, definisi ibadah dari segi bahasa Arab bermaksud patuh, taat, tunduk, menyembah dan memperhambakan diri kepada sesuatu. Iaitu kita sebagai Muslim, kita patuh, taat dan tunduk, malah menyembah Tuhan kita, tiada lain, tiada bukan, tiada dua, hanya satu Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian ibadah dari segi agama ialah tindakan menurut dan mengikut diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diseru oleh para rasul, sama ada berbentuk suruhan atau larangan. Maksudnya dari sini kita boleh kaji dari segi hadis, sunnah Rasulullah yang boleh menjadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi slide seterusnya, saya akan terangkan seterusnya apakah itu definisi akidah. Jadi akidah dari segi bahasa bermaksud untuk pengetahuan hadirin dan hadirat semua, akidah berasal daripada perkataan aqadah yang bermaksud ikatan. Akidah membawa maksud apa yang berkaitan dengan pegangan dan anutan dan tidak termasuk aspek amalan, juga bermaksud hukum yang tidak syak lagi bagi seseorang individu. Dari segi istilah pula, penyelidikan dan pemeriksaan kepercayaan seseorang berkaitan ketuhanan, kerasulan dan perkara-perkara gaib dengan dalil yaqniyah dan naqliyah yang boleh menghilangkan semua keraguan yang ada di kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang mantap tidak mudah terurai oleh pengaruh mana-mana pun, sama ada dari dalam atau dari luar diri seseorang itu. Jadi slide seterusnya. Jadi berikut merupakan contoh-contoh ibadah yang boleh kita lakukan atau boleh kita contohi. Jadi yang pertama itu zakat. Zakat mempunyai hikmah dan faedah yang banyak. Ia adalah untuk kebaikan pengeluar zakat dan juga penerimanya. Faedah zakat juga dapat dinikmati oleh individu dan masyarakat. Seperti firman daripada hadis riwayat Muslim
2588 bermaksud ma naqasat sadaqatun min malin, yang bermaksud zakat itu tidak mengurangi harta walaupun sedikit. Jadi kita akan beralih ke slide seterusnya. Puasa. Jadi seperti hadirin dan hadirat semua sedia maklum, puasa merupakan ibadah kita, ibadah sunat kita sepanjang tahun. Jadi apakah maksud puasa? Puasa ertinya menahan diri dari makan dan minum dan dari segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Seperti hadirin hadirat sedia maklum, perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa sama ada makan secara sengaja, melakukan maksiat pada siang hari dan lain-lain. Dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu peranan akidah. Jadi, apakah peranan akidah dalam hidup seseorang Muslim? Jadi, peranan akidah dalam hidup seseorang Muslim ialah dengan adanya pegangan akidah, kita sentiasa menjaga hubungan dengan Allah dan mengikut sunnah Rasulullah. Kerana akidah mengajar Muslim untuk sentiasa menjaga hubungan dengan Allah dengan beribadah dan mengikut sunnah-sunnah Rasulullah. Sebagai contoh, Rasulullah menggunakan tangan ketika makan, dan juga Rasulullah menyimpan rambut yang panjang sehingga ke paras lehernya bagi lelaki. Dan peranan akidah juga merupakan apa yang boleh saya katakan ialah merupakan satu tiang bagi keimanan seseorang, kerana pegangan Islam seseorang itu akan runtuh jika akidah ia terpesong. Jadi jika ada Muslim ataupun ada Muslimin dan Muslimat yang akidahnya terpesong, maka akan runtuhlah pegangan Islam. Maka terbabitlah individu tersebut dengan perkara-perkara yang mungkar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, akidah memainkan peranan yang penting kerana akidah merupakan penggerak utama dalam mencorakkan kehidupan seseorang Muslim. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu Wa Taala tempat berharap, memohon segala hajat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Jadi hadirin dan hadirat, berdasarkan firman Allah yang saya bacakan sebentar tadi, jika pegangan akidah seseorang Muslim itu tidak kuat, justru itu mereka akan terjerumus dalam perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang syirik, perkara-perkara yang sesat. Sebagai contoh, pada zaman ini terdapat banyak ajaran sesat yang muncul, dan ayat ini telah membuktikan bahawa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi di sini jelaslah bahawa jika seseorang itu tidak mendalami ilmu akidah dan tidak tahu apakah peranan akidah di dalam kehidupan, maka ia akan ingat bahawa terdapat Tuhan lain selain Allah, dan seterusnya akan terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi slide seterusnya, akibat daripada akidah dan ibadah yang terpesong. Seperti yang saya sedia maklum, seperti saya sudah cakap sebentar tadi, individu tersebut akan menolong bantuan daripada makhluk-makhluk lain selain daripada Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah tempat kita mengharap bantuan, dan
Dan seterusnya individu tersebut akan melakukan syirik. Seterusnya akan berlakunya jenayah di dalam masyarakat muslimin dan juga masyarakat lain. Dan selain itu, maksiat yang berleluasa akibat daripada akidah dan ibadah yang terpesong. Individu tersebut akan merasa tidak bersalah ketika melakukan maksiat kerana tiadanya pegangan akidah dan tidak sempurnanya ibadah seseorang itu di dalam hidupnya. Seterusnya, pergaulan bebas. Tiada batasan, tiada had antara lelaki dan perempuan jika seseorang individu itu tidak mendalami ilmu akidah dan ibadahnya yang tidak sempurna. Jadi yang terakhir itu kemunduran ekonomi Islam dan juga kemunduran ekonomi setempat kerana berlakunya gejala-gejala sosial seperti ini. Ianya akan sedikit sebanyak ianya akan mengurangkan apa yang boleh saya katakan, ianya akan mengurangkan kemajuan sesuatu ekonomi itu kerana berlakunya gejala-gejala sosial yang seperti sedia maklum di dalam slide. Jadi kita terus kepada slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan apa yang boleh saya buatkan dalam pembentangan saya pada hari ini adalah penghayatan akidah dan ibadah yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat penting dalam membentuk jati diri yang kukuh bagi individu dan masyarakat. Akidah yang teguh membina keyakinan mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Esa. Ianya dapat menghindarkan diri daripada syirik serta menanamkan keikhlasan dalam setiap amalan. Ibadah yang dilaksanakan dengan ikhlas dan mengikut sunnah memastikan amalan diterima, di samping melatih disiplin, kesederhanaan dan kesungguhan dalam menjalankan tanggungjawab. Melalui pengamalan sunnah, seseorang dapat menghayati nilai-nilai murni serta kesabaran, tawaduk dan kasih sayang yang menjadi asas kepada akhlak mulia dan ketahanan jiwa. Ini bukan sahaja mengukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga mempererat hubungan sesama manusia, sekaligus membentuk jati diri yang berprinsip, berintegriti dan teguh dalam menghadapi cabaran hidup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati, ini rujukan-rujukan yang saya buat untuk saya menghasilkan slide ini dan seterusnya yang saya gunakan untuk laporan dan kertas kerja saya pada program kali ini. Jadi kita sudah sampai di penghujung pembentangan slide saya pada hari ini. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat mempelajari sesuatu perkara yang baru, dan saya berharap perjumpaan kita hari ini bukanlah perjumpaan yang terakhir. Dan sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.